Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasih sekalian? Cikgu doakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat, ceria bersama keluarga yang tercinta. Pada hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan Islam dalam bidang ibadah di bawah tajuk Solatku Sempurna. Solatku sempurna. Dalam tajuk ini, kita akan membincangkan dan mempelajari dua perkara penting, iaitu syarat wajib solat dan yang kedua, syarat sah solat. Ada dua perkara yang kita akan bincangkan pada hari ini. Baik, perkara yang pertama iaitu syarat wajib solat. Apa itu syarat wajib solat? Syarat wajib solat ialah perkara-perkara tertentu yang mewajibkan seseorang itu solat. Kita ulang sekali lagi ya maksudnya. Syarat wajib solat ialah perkara-perkara tertentu yang mewajibkan seseorang itu solat. Apa yang mewajibkan kita solat? Adakah murid-murid sudah diwajibkan solat? Mari kita lihat apakah syarat-syarat wajib solat. Syarat-syarat wajib solat terbahagi kepada 3 perkara. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Kita ulang sekali lagi. Syarat-syarat wajib solat ada 3 perkara. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Baik, cikgu akan bincangkan secara terperinci. Syarat yang pertama adalah Islam. Maksudnya di sini, orang kafir tidak diwajibkan solat. Yang kedua ialah baligh. Apa itu baligh? Baligh adalah sudah cukup umur seseorang itu melakukan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masa baligh? Bagi yang lelaki, baligh apabila sudah keluar air mani. Manakala yang perempuan apabila dia sudah keluar darah haid. Maka mereka ini diwajibkan solat. Murid-murid sudah baligh? Kalau belum, maksudnya murid-murid belum lagi diwajibkan solat. Akan tetapi, murid-murid perlu melatih diri solat setiap hari 5 kali sehari. Supaya kita sudah terbiasa dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana apabila baligh nanti, kita wajib melaksanakannya. Dan jika kita tidak melaksanakannya, berdosa. Syarat yang ketiga adalah berakal. Orang gila tidak diwajibkan solat. Kita berakal, wajib solat. Baik murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat memahami dan ingat apakah syarat-syarat wajib solat. Baik murid-murid yang dikasihi sekalian, seterusnya kita akan membincangkan tentang syarat-syarat sah solat. Syarat-syarat sah solat. Apakah maksud syarat sah solat? Maksud syarat sah solat ialah perkara-perkara yang menyebabkan solat seseorang itu sah. Kita ulang sekali lagi. Syarat sah solat ialah perkara-perkara yang menyebabkan solat seseorang itu sah. Kita dah nak solat ni, apakah perkara yang menyebabkan kita punya solat ini sah? Kalau kita tak buat, maka solat kita tidak sah. Yang pertama ialah mengetahui masuk waktu solat. Ulang sekali lagi.
mengetahui masuk waktu solat. Contohnya, solat zuhur masuk waktunya pada jam 1.30 petang. Maka kita perlu solat zuhur pada waktunya. Akan tetapi kalau kita solat zuhur pada pukul 10.30 pagi, solat zuhurnya tidak sah. Ataupun seseorang itu solat zuhur pada waktu asar, pukul 4.30 petang, maka solatnya juga tidak sah. Perkara yang penting adalah kita kena ketahui bila masuk waktu solat bagi waktu-waktu yang tertentu. Yang kedua, kita hendaklah suci daripada hadas kecil dan besar. Suci daripada hadas kecil dan besar. Hadas kecil apa? Hadas besar itu apa? Hadas kecil ialah sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Dan cara untuk menyucikan hadas kecil dengan berwuduk. Maknanya apabila kita sudah buang air kecil, buang air besar ataupun terkentut, kita perlu ambil wuduk untuk kita solat, supaya solat kita sah. Apa pula hadas besar? Hadas besar ialah keluar air mani atau keluar haid, nifas. Perkara-perkara tersebut kita perlu sucikan dengan cara mandi wajib. Jelas ya murid-murid? Baiklah, yang ketiga adalah suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat solat kita. Suci daripada najis pada badan kita, pada pakaian kita dan pada tempat solat kita. Kita kena pastikan badan kita, pakaian kita dan tempat kita solat itu tidak ada najis. Sekiranya ada najis, maka solat kita tidak sah. Perkara yang keempat ialah menutup aurat. Untuk solat, kita perlu menutup aurat. Sebagaimana aurat lelaki dan perempuan. Aurat lelaki adalah daripada pusat hingga ke lutut. Manakala aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Bagi yang lelaki, pakaian ke sekolah kamu itu sudah cukup untuk kamu menutup aurat. Manakala bagi yang perempuan, sekiranya sebelum ini kamu solat menggunakan telekung, itu sudah cukup untuk kamu menutup aurat untuk solat. Perkara yang kelima ialah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Bila kita hendak solat, kita perlu menghadap kiblat yang betul. Sekiranya solat kita tidak menghadap ke kiblat yang betul, maka solat itu tidak sah. Jelas ya murid-murid? Syarat-syarat sah solat. Ada 5 perkara. Cikgu ulang sekali lagi. Yang pertama, mengetahui masuk waktu solat. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan besar. Yang ketiga, suci daripada najis pada badan, pakaian dan juga tempat solat kita. Dan yang keempat, menutup aurat. Manakala yang kelima adalah menghadap kiblat. Baik murid-murid, cikgu harapkan murid-murid dapat memahami dengan jelas syarat-syarat sah solat. Baik murid-murid sekalian, pada hari ini hanya 2 perkara yang kita pelajari, iaitu tentang syarat wajib solat dan yang kedua tentang syarat sah solat. Cikgu harapkan murid-murid dapat meneruskan pembelajaran di rumah dan sentiasa mengulang kaji pelajaran. Itu saja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.